ini kita akan sambung lagi pembelajaran sejarah kita pada hari ini dengan tajuk Tamadun Islam, subtopik 83, muka surat 170. Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Dalam subtopik ini kita akan tengok 4 benda, iaitu yang pertama sekali Nabi sebagai pemimpin negara, yang kedua Nabi sebagai pemimpin masyarakat, yang ketiga Nabi sebagai pembangun ekonomi, dan yang keempat Nabi sebagai pemimpin ketenteraan. Okey, kita pergi dulu yang pertama tadi, iaitu Nabi sebagai pemimpin negara. Okey, dalam untuk dua benda ini, ada dua benda yang diterangkan, iaitu pertama sekali Nabi sebagai pemimpin tempatan dan yang kedua adalah Nabi sebagai pemimpin antarabangsa. Kita pergi kepada yang pertama dahulu, Nabi sebagai pemimpin tempatan. Semasa baginda telah berhijrah ke Madinah, baginda telah merangka satu piagam, iaitu dinamakan sebagai Piagam Madinah. Okey, yang menjadikan agama Islam ini sebagai agama rasmi di Madinah. Okey, itu yang pertama sekali Nabi buat selepas pada penghijrahan Nabi. Dalam piagam ni, okey, orang bukan Islam bebas untuk mengamalkan agama masing-masing tanpa halangan. Okey, tanpa halangan Okey. Dan yang kedua sekali, Nabi sebagai pemimpin antarabangsa, apa yang Nabi buat adalah Nabi menghantar wakil-wakilnya, iaitu wakil ataupun kalau macam sekarang ni kita kenal sebagai ustaz lah, pendakwah lah. Okey, ke negara-negara lain untuk menyebarkan agama Islam. Kalau zaman sekarang kita boleh sebarkan, kita boleh dapat maklumat dengan internet dan sebagainya. Okey, dunia di hujung jari kita boleh dapat maklumat, tapi zaman dahulu tak. Okey, zaman dahulu Nabi terpaksa hantar wakil ke negara-negara. Okey, contohnya kat sebelah ni, ini adalah contoh surat yang pernah Nabi tulis untuk dihantar ke pembesar Oman. Okey, nak mengatakan bahawa okey, Islam ni telah wujud. Agama yang terakhir ni telah telah lahir. Okey, ini adalah suratnya. Okey, itu yang pertama sekali, Nabi sebagai pemimpin negara. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu pemimpin masyarakat. Okey, semasa di Mekah, okey, Nabi lebih menekankan tentang aspek akhlak, buatlah baik, akidah dan syariah. Itu masa Nabi di Mekah. Tapi bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, okey, Nabi lebih tekankan kepada syura, perundingan. Maksudnya berbincang. Okey, berbincang untuk membuat suatu keputusan, keadilan, persamaan dan kebebasan melalui piagam yang telah Nabi buat, iaitu Piagam Madinah. Okey, semasa di Madinah juga, Nabi telah menyatukan iaitu dua kaum yang terbesar di Madinah, iaitu Muhajirin dan Ansar. Okey, dan menekankan cara hidup Islam dengan nilai toleransi, terhormat menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Okey, itu yang Nabi buat semasa berada di Madinah. Ini adalah Nabi sebagai pemimpin masyarakat. Okey, Nabi sebagai pembangun ekonomi pula. Apa yang Nabi buat untuk bangunkan ekonomi Islam? Kamu kena ingat, Islam pada masa itu baru nak bertapak. Negara Islam yang pertama pun baru yang ada, iaitu Madinah. Madinah adalah negara Islam yang pertama. Piagam ni adalah undang-undang. Undang-undang baru saja wujud. Jadi nak bangunkan sebuah negara tu perlu ada ekonomi yang kuat. Okey, apa yang Nabi buat untuk kuatkan ekonomi Islam? Okey, ada 4 benda kat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok dulu yang pertama, perdagangan dan hubungan luar. Okey, Nabi galakkan hubungan perdagangan antara negara Islam dengan kawasan-kawasan yang luar yang lain. Okey, itu yang paling utama sekali. Yang kedua, pertanian. Okey, Nabi galakkan bekerja keras. Okey, bekerja bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, larangan penindasan dan riba. Okey, pengurusan tanah. Okey, Nabi galakkan pembangunan semula tanah yang terbiar. Maksud tanah terbiar kat sini adalah tanah-tanah yang ada yang tidak diusahakan. Jadi usahakan okey tanah tersebut. Okey, dan
tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Maksud tebus balik. Ada maksudnya ada tanah-tanah yang telah tergadai dekat orang Yahudi, tebus balik tanah tersebut untuk dijadikan sebagai tanah orang Islam. Okey, pembangunan pasar Saud Al-Aqsa. Okey, ini satu lagi yang Nabi buat untuk membangunkan ekonomi Islam, iaitu Nabi cadangkan kepada Abdul Rahman bin Auf untuk membina sebuah pasar untuk orang Islam, iaitu dinamakan sebagai pasar Saud Al-Aqsa. Okey, tapi kat dalam pasar ni bukan orang Islam saja yang berniaga, tapi ada juga orang Yahudi. Okey, tetapi orang Islam tidak menindas tanpa menyisihkan pesaing mereka, iaitu orang Yahudi. Tak menindas orang Yahudi. Maksudnya 100% dalam pasar ini adalah dijalankan adalah perdagangan Islam tanpa riba. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey. Nabi sebagai pemimpin tentera. Okey, sebagai pemimpin tentera pula, okey, Nabi menekankan konsep jihad. Okey, pernah dengar jihad? Okey, konsep jihad ni merupakan, maksud jihad ni adalah menegakkan agama Islam yang suci, mempertahankan bangsa dan tanah air. Okey, kat sini, orang Islam tidak digalakkan untuk berperang, tetapi, kalau orang Islam diancam demi mempertahankan agama umat Islam dan agama, barulah berperang. Okey, Nabi juga pernah mengetuai siri-siri peperangan untuk menentang musuh Islam pada ketika itu, seperti perang Badar, perang Uhud dan perang Qadak. Okey, yang ni semua kamu dah belajar dalam pendidikan Islam kan? Benda yang sama saja. Okey. Seterusnya, Nabi juga telah mengadakan misi untuk membuka semula kota Mekah. Baginda mengatur strategi untuk membebaskan Mekah, dan akhirnya kota Mekah berjaya dikuasai oleh umat Islam, dan Mekah terus berkembang maju menjadi kota suci umat Islam hingga kini. Tamat untuk hari ini. Di sini saya rumuskan apa yang kamu telah pelajari tadi, iaitu ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Yang pertama sekali kita ulang balik. Yang pertama, Nabi sebagai pemimpin negara. Nabi telah tubuhkan apa tadi? Piagam Madinah. Itu yang paling utama sekali. Selain pada itu, Nabi sebagai pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi, pemimpin ketenteraan. Ini adalah 4 benda yang kamu kena ingat. Sekian. Terima kasih.